Rural Business Challenge adalah merupakan sebuah program Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah yang diterbitkan oleh TV3. RBC adalah sebuah program untuk mengenal pasti rancangan perniagaan usahawan luar bandar yang berdaya maju untuk diterjemahkan menjadi perniagaan yang berjaya. Untuk pengetahuan anda, ini telah diadakan selama 2 tahun berturut-turut iaitu pada tahun 2012 dan 2013 dan telah melahirkan ramai usahawan-usahawan yang berjaya. Dan untuk musim ini, kita telah kenal pasti panel-panel yang bakal menentukan siapakah yang benar-benar layak untuk mendapat dana daripada Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Dr. Megat Sani Megat Ahmad Supian sebagai Ketua Panel Penilai yang juga Setiausaha Bahagian Pengupayaan Ekonomi Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Rural Business Challenge ni adalah untuk kita mencongkil usahawan-usahawan belia, terutamanya untuk mereka bersama-sama dengan pihak kerajaan membangunkan ekonomi luar bandar. Datuk Rosham Noor, pelakon, pengacara, usahawan dan pemilik Suhan Movie and Trading Sdn Bhd. Pada semua peserta RBC, saya harap mereka konsisten dengan idea yang mereka tampilkan dan memberikan manfaat yang begitu besar kepada orang di luar bandar, dan saya harap apa yang mereka present kepada kami menjadi realiti. Encik Irfan Khairi Nur Azmi, jutawan internet yang juga ikon RBC. Dengan adanya program di TV ini, lebih ramai lagi membuka mata tentang peluang-peluang perniagaan dan juga bantuan-bantuan yang diberikan oleh pihak kementerian kepada usahawan-usahawan. Puan Azia Jasmine Azizul Hassan, bekas personaliti TV3, pengasas dan jururunding Star Studio Image Consultancy. Dana yang diberikan itu ia adalah satu permulaan kepada idea konsep perniagaan mereka. Saya rasa ia banyak membantu. Nampaknya dana terletak di tangan mereka. Jadi, ayo kita berkenalan dengan peserta-peserta di minggu yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari saya ucapkan kepada juri pertandingan Rural Business Challenge kita pada hari ini. Saya Azwan bin Ismail, berumur 27 tahun dan berasal dari negeri Kedah. RBC ni saya dapat idea apabila actually saya search dekat internet lah, buat carian Google tu, pinjaman kewangan macam tu, tapi come out tu macam saya ternampak iklan RBC dan saya klik. Lepas tu saya tengok macam agak menarik lah dan mungkin ni salah satu peluang untuk saya join program ni untuk perkenalkan apa tu nano silver. Projek penghasilan nano silver berskala kecil oleh penduduk luar bandar ni, dia punya kebaikan dia adalah diorang akan dapat lebih tahu pasal teknologi, dan second thing diorang dapat menghasilkan benda ni secara macam tak memerlukan modal yang besar, tapi dia punya demand market dia memang ada. So in fact dia dapat meningkatkan taraf hidup sendirilah. Jika saya mendapat wang bernilai RM10,000 ini, saya akan membeli generator dan saya akan bekalkan kepada penduduk luar bandar untuk mereka hasilkan nano silver di rumah mereka sendiri. Dan saya akan memulakan projek ni walaupun berskala kecil dahululah. Saya akan start dengan penduduk luar bandar, so kita akan lihat perkembangan daripada situ. Saya ingin menyampaikan idea untuk Rural Business Challenge kali ini bertajuk Program Pengeluaran Nano Silver Berskala Kecil oleh Penduduk dan Pengedaran Produk yang berasaskan Nano Silver serta Program SPA Bergerak. Okey, objektif dan matlamat program ini adalah di mana kita akan membekalkan generator kepada penduduk kampung ataupun peserta program ini dan mereka akan menghasilkan nano silver di rumah mereka sendiri. So, kelebihan program ini adalah di mana nano silver akan dapat dihasilkan pada kos yang murah dan tidak perlu membayar sewa kilang, gaji pekerja dan membeli peralatan mesin. Peserta juga tidak perlu mengeluarkan modal yang tinggi dan akan mendapat pendapatan bulanan yang tetap sepanjang tahun. Okey Azwan, saya ada soalan pertama. Nak tanya berapa investment untuk peserta-peserta ni? Sekarang ni menggunakan sel atau kaedah lama? Sel. Sel Ya. Berapa sel awak ada sekarang? Pemberian RM10,000 tu kepada satu bisnes yang mempunyai risiko yang tinggi, apa respons anda? Program Rural Business Challenge yang dibawakan khas oleh Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah akan kembali selepas ini. Teruskan menonton Rural Business Challenge, program yang dibawakan khas oleh Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Peserta juga tidak perlu mengeluarkan modal yang tinggi dan
akan mendapat pendapatan bulanan yang tetap sepanjang tahun. Okey Azwan. Okey, saya ada soalan pertama. Nak tanya berapa investment untuk peserta-peserta ni? Kalau investment, basically kita akan bekalkan dengan generator. Generator harga dalam RM2,000. So kita akan, generator ni memang dah siap dalam satu kit. Kita cuma perlu import dan kita akan import daripada US sebab dia punya standard lagi ni lah. Sebab lagipun Malaysia memang kurang lagi industri nanoteknologi. Tapi negara maju seperti Jepun, Korea, US memang dah advance. So kita sebagai kalau start di sini boleh jadi rantau Asia tu sebagai pelopor jugalah untuk industri nanosiver. Kita nak tahu juga lah macam mana strategi lah di pihak Azwan ya. Macam mana untuk menarik dan mendidik masyarakat luar bandar untuk menggunakan produk macam ni. Nanoteknologi memang baru. Jadi sebagai kita penganjur program, first kita kena step up daripada apa yang kita sentiasa buat sekarang. Contoh macam kebanyakan orang akan fikir produk tradisional akan menjual ikut trend, tapi kita macam kena belajar sesuatu yang barulah. So macam teknologi ni kalau kita nak ajar, first sebab kita bagi starter kit, so benda tu tak susah. Kita cuma boleh terangkan kepada diorang konsep macam mana nanosiver ni dihasilkan. So diorang punya penerimaan tu buat masa permulaan tu agak senang lah, agak mudah untuk diorang terima sebab kita akan bagi tunjuk ajar semualah. Azwan, kalau macam nak beli satu starter kit tu RM2,000, okey RM2,000 untuk orang luar bandar. Mereka kena invest RM2,000. Berapa lama untuk mereka hasilkan balik untuk dapatkan modal mereka RM2,000 tu? Okey, so sekarang harga pasaran 1 liter dalam RM40. So 1 liter RM40 ni sebesar ni lah RM40. So berapa lama nak hasilkan tu? Hasilkan dia bergantung kepada starter yang kita akan bagi. So basically dia bergantung kepada berapa lama masa dia jalankan mesin generator tu. Contoh kalau kata 6 jam boleh hasilkan 10 gallon ataupun 40 liter. Okey. Kalau macam tu, kenapa you kena perlukan orang luar bandar untuk hasilkan 1 liter, 40 liter? Kenapa you sendiri tak order kit yang balang dia besar dan you taruh dekat dalam you punya kilang dan you hasilkan sendiri? Kenapa you nak perlukan orang kampung? Orang bandar. So basically kita benda ni memang boleh dihasilkan ataupun terus dikilangkan, tapi modal dia memang banyaklah. So kita akan kita nak low costkan benda ni, so kita boleh jual pada harga bawah daripada harga pasaran. So that's why kita bayar kepada orang yang menyertai program ni. Jadi diorang kita tak payah bayar gaji diorang, tak payah nak bayar sewa apa semua kan, elektrik pun guna diorang punya elektrik. Okey, terima kasih Azwan, masa dah tamat. Terima kasih. Encik Irfan Khairi berpendapat projek yang dijalankan berisiko tinggi, namun Puan Aziah yakin peserta ini mampu mengorak langkah menjadi usahawan yang berjaya. Bagaimana dengan nasib peserta ini? Assalamualaikum, Muhammad Fauzi bin Cik Wahab. Macang Kelantan. Ya, saya. Niaga Ketam. Ya. Saya dapat tahu tentang RBC daripada surat khabar. Bermulanya bila saya rasa idea saya perlu diketengahkan dan perlu dikongsi bersama masyarakat luar. Kerana kesukaran dan tiada lagi pengusaha lain yang mengusahakan peternakan ketan lepas secara komersial. Target utama adalah 1 tan 1 bulan, yang mana 60% adalah 600 kilo untuk ketan lembut. Yang mana pasaran ketan lembut di Malaysia kebanyakan adalah RM17 1 kilo. Dan manakala 40% lagi adalah ketan keras, yang mana harga pasaran adalah RM28 1 kilo. So 60% tuaian daripada 1 tan adalah ketan lembut dan 40% adalah ketan keras, ketan nipah. So hasil tuaian dalam 10 tan anggaran lebih kurang 22,400 satu bulan. Dengan margin keuntungan adalah 45.8%. So ini adalah impak projek. Ni Cik Fauzi ya? Ya, saya. Saya, yalah, kita ni bila kita tengok dari segi rancangan ni sendiri, sebenarnya kita nak melihat apa impak dia kepada masyarakat luar bandar. Jadi dari segi perniagaan yang diketengahkan ni, apa yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luar bandar? Dari segi impak terutamanya, dari segi contohnya, setiap 720 sel kita memerlukan 2 orang pekerja, yang mana kadar rate pekerja
tempatan kita bayar gaji lebih kurang 800. So lebih kurang kalau kita menternak lebih kurang 2,400 sel, kita lebih memerlukan lebih kurang dalam 6 hingga 8 orang pekerja. Itu adalah memberi ruang pekerjaan pada penduduk tempatan. Kedua, kawalan ketam. Maksudnya kita membekalkan sumber protein pada masyarakat. Maksudnya sekarang permintaan lebih terlalu tinggi terhadap sumber ketam ni sehingga tidak mencukupi. So saya berpeluang membagi 1 tan dengan kadar saya 24,000 sel satu bulan kepada pasaran ketam negara. Pasaran macam mana? Pasaran terlalu tinggi sehingga tidak mencukupi permintaan, terutama sekali dekat restoran-restoran mewah. Untuk pengetahuan, permintaan harga terlalu tinggi sehingga mencecah RM35 sekilo pada musim perayaan baru-baru ini. Okey, Muhammad Fauzi, apa katalah kalau saya katakan pemberian RM10,000 tu kepada satu bisnes yang mempunyai risiko yang tinggi, apa respons anda? Respons saya, bagi pendapat saya, sebab saya dah berada dalam bidang ni, itu adalah investment. Kita sebagai usahawan, kita kena berani menyahut cabaran, buat siapa berjaya. Okey, terima kasih. Masa dah tamat. Terima kasih, Fauzi. Kekeliruan berlaku nampaknya di antara panel penilai. Adakah rancangan perniagaan peserta ini bakal dipilih? Okey, kalau katakan awak buat pinjaman RM350,000 dalam masa berapa lama? Sebab tu saya tanya tadi, 1 bulan berapa banyak awak boleh dapat keuntungan? Awak kena ada estimation. Program Rural Business Challenge yang dibawakan khas oleh Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah akan kembali selepas ini. Teruskan menonton Rural Business Challenge, program yang dibawakan khas oleh Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Baiklah, awak kini berada di hadapan kafe Butter Crumbs yang dimiliki oleh FBC Resources di mana pemiliknya ialah Puan Syuhaini. Kalau anda nak tahu, Puan Syuhaini telah mendapat geran bernilai RM2 juta tahun lepas. Wow, RM2 juta banyaknya. Nampaknya kejayaan Puan Syuhaini ini perlu dicontohi oleh peserta-peserta yang lain. Okeylah, cakap pasal peserta, anda tentunya tak sabar-sabar untuk melihat sendiri pembentangan perniagaan oleh peserta yang terakhir. Jadi untuk itu, jom kita saksikan. Assalamualaikum, saya Nur Haslina Abu Bakar daripada Kuantan Pahang. Idea perniagaan saya adalah campstay tukang kayu. Campstay ni akak dan idea. Lepas tu adik-adik beradik semua sokong lah. Selain daripada campstay tu sendiri, perniagaan dia sewa tapak perkhemahan dan juga kemah. Lepas tu kita akan bekalkan, maknanya kita akan supply kepada peserta perkhemahan makanan dan juga kita akan menganjurkan pakej rekreasi di kawasan sekitar Sungai Lembing. Memang amat berharaplah dengan dana tu supaya dapat dimajukan lagi tempat ni. Sebenarnya RM10,000 tu tak cukup, tapi bolehlah sebagai modal permulaan di mana rancang nak buat masuk dulu elektrik dengan air dan juga membuat tandas besarlah untuk peserta perkhemahan. Kawasan Sungai Lembing ni tak ada yang buat campstay lagi, maknanya saya lah orang yang pertama. Setelah bincang, ini adalah konsep yang kami bersetuju, iaitu melantik seorang sahaja pemilik sebagai pengurus. Setiap bulan akan diadakan mesyuarat dan perjumpaan. Pemilik tanah berhak menerima jumlah sewaan yang dipersetujui. Penyeraras akan menerima gaji bagi setiap bulan. Keuntungan dari perniagaan akan diberi kepada semua pemilik tanah mengikut peratus yang dipersetujui dan setelah ditolak pinjaman perniagaan yang dibuat oleh penyeraras. Ini adalah lokasi fizikalnya, iaitu di mana tidak jauh daripada jalan utama, 150 meter daripada jalan utama, dan mengalir di bahagian bawah dan atas adalah sungai Kenau yang boleh jadikan aktiviti untuk camp lah. Ini adalah cadangan pembangunan, iaitu meliputi tapak perkhemahan, pondok buluh, dewan Haslina, dan sebagainya. Saya rasa kamu baru lagi berkecimpung dalam bidang keusahawanan ni. Boleh dikatakan begitu juga lah. Baru juga lah. Jadi apakah persediaan Haslina untuk memastikan yang projek ini betul-betul akan mendatangkan pulangan yang terbaik? Tahun lepas, saya telah mengikuti SKM Homestay di Institut Kemajuan Desa bawah kelolaan Kementerian Pembangunan Luar Bandar untuk menambahkan ilmu, dan daripada situ
saya dapat peluang untuk pergi ke tempat lain di mana kami dihantar ke Lonek di Negeri Sembilan dan juga di Perwas Pahang. Jadi kat situ memang saya banyak dapat ilmu. Berapa luas tanah ni? Luas tanah ni 2.3 ekar je. Okey, anggaran awak dalam 1 bulan tu berapa keuntungan yang boleh dapat? Keuntungan tu tak boleh je sebab kos pembangunan tu memang tinggi. Berapa kos pembangunan? Untuk membina dan menyediakan landscape yang sesuai, kita perlukan RM314,000 dan pembelian alat-alat lain perlukan lagi RM50,000. Jadi lebih kurang dalam RM400,000 lah. Ya. Modal Dan anda. modal sendiri RM50,000 lebih kurang lah. Modal sendiri ada berapa? RM50,000 lah lebih kurang. RM50,000. Itu maknanya nilai tanah lah tu. Okey, kalau katakan awak buat pinjaman RM350,000 dalam masa berapa lama? Sebab tu saya tanya tadi, 1 bulan berapa banyak awak boleh dapat keuntungan? Awak kena ada estimation. Okey. Berapa lama awak nak bayar ni hutang ni? Okey, daripada rancangan yang saya dah buat, tahun pertama kami jangka 300 lebih kurang 300 pelajar yang datang. Dan 300 pelajar tu kami bajet diorang akan habiskan dalam RM90 untuk 3 hari 2 malam. Maknanya meliputi aktiviti yang kami sediakan, makan dan penginapan. Jadi daripada situ, separuh daripada itu, maknanya lebih kurang dalam RM300,000. Antara matlamat Kementerian Luar Bandar dan Wilayah adalah untuk nak membangunkan kawasan sekeliling dan memberi bantuan ataupun impaknya kepada kawasan sekeliling. Bagaimana perniagaan ni dapat membantu? Pada masa sekarang di kawasan Sungai Lembing tu sendiri memang rancak penginapan pelancongan ni berlangsung, tapi yang melibatkan penduduk sekitar memang tak ada. Jadi sekurang-kurangnya maknanya bila saya boleh buat, kita boleh ubah minda masyarakat tempat, maknanya dia orang pun boleh buat. Okey, Nur Haslina, terima kasih banyak. Waktu pun dah tamat. Okey. Datuk Rosyamno mempertikaikan faktor keselamatan di lokasi Sungai Lembing. Adakah Puan Nur Haslina berjaya membuka camp stay seperti yang diidamkan? Nampaknya ketiga-tiga peserta kita telah pun selesai dengan pembentangan mereka. Tapi masalahnya, adakah kesemua panel kita berpuas hati dengan pelan perniagaan yang telah pun mereka bentangkan? 3 peserta selesai membentangkan rancangan perniagaan masing-masing. Siapakah yang bakal terpilih untuk minggu ini? Okey, Fauzi, Azwan dan juga Nur Haslina, inilah masa untuk menentukan nasib awak, sama ada awak berjaya ke peringkat yang seterusnya ataupun tidak. Saya akan membuat pengumuman siapa yang akan layak ke final nanti. Haslina boleh maju ke depan. Fauzi maju ke hadapan. Cik Azwan maju ke hadapan. Tahniah semua. Adakah peserta yang berjaya minggu ini bakal meraih dana RM10,000? Nasib mereka bakal ditentukan di minggu terakhir. Dengan itu, RBC melabuhkan tirai untuk minggu ini. Pastikan anda bersama kami minggu hadapan untuk berkenalan dengan 3 lagi peserta yang bakal meraih dana dari Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Kita jumpa lagi. Program ini dibawakan khas untuk anda oleh Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah.